Okay, jadi hari tu kita dah belajar pasal lita bersiri selari kita. Kan, lepas tu cikgu suruh kamu ingat lah. Jadi dalam lita bersiri, dia punya beza keupayaan dia pecah. Kan, maknanya kalau kata kita buat 3 perintah, dia akan pecah 3 beza keupayaan tu kan. Jadi banyak mana, siapa yang dapat beza keupayaan lebih besar, dia bergantung kepada formula kita. Kita ada formula hukum Ohm kita kan. V sama dengan IR kan. Jadi kat sini kita boleh nampak relationship antara V dengan R ni. Apa dia hubungan antara V dengan R? Apa hubungan antara V dengan R? Berkadar terus. Berkadar terus. Maknanya siapa yang perintah dia lebih besar, dia akan dapat beza keupayaan yang lebih besar lah. Jadi dia kena ada dalam memori kamu benda ni, sebab bila kamu jawab, kamu kena ada logik lah jawapan kamu tu boleh diterima ke ataupun salah langsung. Jadi kamu check sekali bila kita dapat nilai V tu, jadi dia akan pecah daripada kata ni 6 volt, jadi dia akan bahagikan 6 volt tu antara 3 bintang ni, dan siapa yang rintangan dia lebih tinggi, dia akan dapat beza keupayaan lebih tinggi kan. Jadi untuk lita bersiri, arus dia tak belah. Jadi semua orang dapat arus yang sama, arus yang cikgu selalu panggil sebagai I total kamu. Boleh? Arus yang mengalir dalam lita utama tu kita panggil sebagai I total kamu. Jadi A ni, bacaan emitter ni sama je dengan bacaan 3 lagi emitter ni. Jadi sebab tu dia tulis dia tulis I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi cikgu nak juga kamu ingat cara disambung emitter dengan voltmeter ni. Emitter sentiasa kita letak di dalam lita tu disambung secara bersiri kan. Tapi kalau voltmeter dia kena sambung secara selari macam ni. Jadi kalau disuruh label voltmeter kat mana, emitter kat mana, kamu kena tahu lah. Jadi rintangan berkesan. Rintangan berkesan tu maknanya jumlah rintangan dalam satu lita tu kan. Jadi kalau kita nak jumlahkan rintangan dia, kalau lita bersiri tu kita terus tambah. Okay, tambah je lah R1, R2 campur R3 tu. Okay, jadi untuk lita selari pula, selari ni yang parallel tu, jadi dia punya junction-junction kan. Jadi sebab dia ada junction-junction ni, arus dia akan pecah lah. Jadi kalau kita tengok equation ni, hubungan I dengan R ni, kita susun balik lah. Jadi kita nak tengok hubungan I dengan R. I sama dengan V per R kan. Jadi I berkadar langsung dengan V. Tapi dia berkadar songsang dengan rintangan. Maksudnya bila rintangan tu besar, arus yang kecil saja dapat kat dia terbalik. Dia terbalik dengan V. Okay, jadi kalau rintangan besar, arus yang kecil mengalir. Kalau rintangan kecil, arus yang besar akan mengalir. Jadi dia pecah ni bergantung kepada bilangan rintangan juga. Nilai rintangan dia, siapa yang rintangan kecil akan dapat arus yang besar. Ingat lah. Jadi kalau kita punya lita selari ni V dia sama, maknanya kalau kata atas ni 6 volt, semua cabang ni akan dapat 6 volt. Jadi dia yang tu lah bestnya kami lita selari ni. Jadi rintangan berkesan ni bila kita nak kira, kita kena 1 per kan. Okay, jadi 1 per R sama dengan 1 per R1 campur 1 per R2 campur 1 per R3. Jadi bila kita nak cari R, kita kena songsangkan yang kita buat ni. Boleh? Itu kan? Ingat nah. Jadi bila kita songsangkan macam ni, secara dia punya kesan dia, rintangan kita, walaupun kita buatkan rintangan yang sama, yang kata R1, R2, R3 ni sama orang, tapi sebab kita tambah macam ni, rintangan berkesan dia akan jadi lebih kecil. Jadi selalunya arus yang mengalir dalam lita kamu ni adalah lebih besar, lita selari ni. Jadi satu kebaikan lita selari ni, kalau satu junction ni rosak, masih lagi boleh hidup lagi 2 junction ni. Boleh? Sebab tu kita pakai lita macam ni dalam rumah kita. Supaya kalau kata lampu kamu padam satu, dia tak efek kepada lita kamu yang lain. Kamu punya arus masih lagi ada jalan-jalan lain, okay, untuk dia pusing, buat dia punya lengkapkan circuit dia. Jadi itu kelebihan lita selari kamu. Dan hari ni kita nak buat latihan yang agak sukar sikit sebab kita nak selesaikan masalah sambungan lita kombinasi. Maknanya dia campur dalam lita tu, lita selari dengan lita bersiri, nampak tak? Jadi dan dalam lita ni macam biasalah dia akan suruh kamu cari rintangan berkesan dia, arus yang mengalir, kata A2 ni berapa, A1 ni berapa. Jadi kita akan solve je dalam kelas ni sampai kamu rasa mahir lah. Okay, jadi bila kita nak solve rule-rule yang ke atas ni, kamu mesti dah ada dalam kepala kamu. Baru kita boleh jawab dengan baiklah. Okay, mari kita tengok contoh ni. Sekejap lagi kita akan pergi kat tutorial untuk kita buat sama-sama. Tengok nak scroll. Okay. 3 buah perintang disusun secara bersiri dan selari. Jadi kat sini, nampak tak? Dia sambung R1 ni adalah bersiri dengan R2, R3. Nampak tak dia macam ni?
Kalau kita rewrite kan dia kan. Jadi dia ada komponen yang bersiri dan kat bahagian sini dia ada komponen yang selari. Jadi kamu kena ingatlah, jadi kalau kata dia ada komponen bersiri tu V tu akan pecah. Okay, kalau kamu nampak selari ni, I ni akan pecah kat sini. Alright, jadi dia kata R1, R2, R3 ni 2 ohm, 4 ohm dengan 12 ohm. Jadi yang ni 2 ohm. Label je lah, ikut mana yang ditulis tu lah. Jadi kadang-kadang dia suruh label sendiri. Okay, 2 ohm, 4 ohm dengan 12 ohm. First dia suruh kirakan rintangan berkesan dia. Jadi kalau kamu nak kira rintangan berkesan, kamu kena selesaikan bahagian mana dulu? Mana satu yang kamu kena kira dulu? Kamu kena kira mana satu dulu? Kita nak cari R total kan? Jadi macam nak totalkan semua rintangan ni, kita kena kira macam mana? Kena kira bahagian mana dulu? R1 ni. R1 ni betul jumlah ke dengan R2 dan R3? R tambah 12. Tak R2 tambah R3. Yang ni kena selesai dulu. Boleh? Jadi kita selesai di secara selari. Jadi kalau kita nak campurkan selari ni, kena pakai formula dia yang tadi tu lah. 1 per R, 1 per R songsang. Boleh? Cuba kamu kira 1 per R, 1 per R songsang tu dapat apa? 1 per 4 campur 1 per 12. Lepas tu kamu songsangkan answer dia. 1 per answer dapat apa? Sini dapat apa? Betul. 3. 3. Boleh tak jadi 1 per 4 campur 1 per 12 songsangkan? Apa tu? Okay. Jadi sini 3. Okay. Jadi kalau cikgu lukis ni kan. Sini 3 ohm. Yang ni bahagian selari ni kata cikgu label sini. RS, R yang selari tu. Lepas tu kita ada R1 kan, baru kita akan tambah. Jadi kita akan ubah yang berbeza. Okay, jadi kita akan ubah kan, betul kita baru kita tambah dia secara bersiri ni. 2 ohm campur dengan 3 ohm maknanya total dia 5 ohm lah. Yang ni kita tambah terus kan. Faham lah? Boleh lah. Jadi ini kena guna logik kamu dulu. Mana satu kena settle dulu. Baru kita boleh cikgu tak tahu, cikgu tunjuk kat kamu beberapa contoh je. Cikgu harap kamu ada logik dia macam apa yang kena buat dulu. Okey. Jadi B ni arus dan beza keupayaan melintasi perintang 2 ohm. Jadi dia nak tahu arus dan voltan yang mengalir kat sini. Kat R1 ni. Boleh? Jadi macam mana nak buat lah? Kita kena kira apa tu? Kita nak cari arus dia. Kita cek arus ni. A1 kan? A1 akan mengalir kat kamu punya perintang 2 ohm tu. Jadi yang ni kita panggil sebagai litar apa ni? Yang besar ni. Litar apa? Litar Siri. Litar utama kita kan? Litar bersiri kita. Jadi litar bersiri kita, yang ni cikgu lukis balik ni, faham tak? Yang ni gambar ni. Ni kan? Ni. Jadi kalau kata R1 ni, dia akan dapat arus yang mengalir dalam litar utama ni. Maksudnya kita boleh kira dia dengan V sama dengan IR. Okey, jadi I sama dengan V per R kan? Jadi V ni kita nak pakai berapa? V ni pakai berapa? Ni cari arus yang mengalir litar utama. V tu nak pakai berapa? 6 lah. 6. Yes, kita kena pakai V total. Boleh lah. Jadi kalau kita nak cari I total ni I yang mengalir dalam litar utama. Boleh lah. Cikgu boleh sebagai I total. Kita kena guna semua total. Boleh lah. Total. Jadi maksudnya kita kena guna V bateri tu dan R total yang kita kira tadi 5 ohm tu. Kita akan dapat I total kita. Ingat ni nah. Jadi dalam litar utama tu kita akan guna semua yang total ni. Alright, jadi kita kira dia, kita dapat berapa tu? 6 bahagi dengan 5. Berapa tu dalam perpuluhan? Berapa dapat? Kira kan? 1.2. Apa unit untuk R? Apa unit dia? Ni ni unit bukan untuk R, untuk I. Apa unit untuk I? Ampere. Ampere lah. Okey, 1.2 ampere. Jadi I total kamu 1.2 ampere. Okey, betul lah. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari beza keupayaan yang melintasi perintang ni. Jadi kalau kita tengok situasi dia yang ni litar bersiri kan. Maksudnya dia akan belah V dia antara R1 ni dengan bahagian yang selari ni. Jadi yang selari ni kita boleh anggap dia sebagai satu benda dulu macam ni. Supaya kita boleh nampak macam mana V dia akan pecah.
Boleh? Jadi sekarang ni katakan yang ni cikgu label, yang ni kita nak cari V1 lah. Ni V, ni V1, yang ni V2 kan. Jadi maksudnya V sama dengan V1 campur V2. Kalau kita nak cari V1 saja, dia hanya melibatkan perintang R1 ni saja kan. Jadi kita akan pakai 2 ohm ni. Boleh? Jadi kita akan pakai perintang 2 ohm ni. Arus yang kita akan pakai berapa nilai dia? Arus yang kita akan pakai berapa? 6. Arus. Arus. Arus yang kita akan pakai apa? Nak kira V tu. Ni kita nak kira V1. V1 sama dengan I R1. 1.2. Kita akan pakai I total ni. Boleh? Jadi sebab I akan dapat sama kan, R1, R2 ni, R1 dengan RS ni dua-dua akan dapat I yang sama kan. Okay, jadi I ni kita akan pakai I total tu, maknanya 1.2 tu. Dan perintang kita perintang yang 2 ohm tu, jadi berapa V1? V1 berapa? 2.4. 2.4. 2.4 volt. Jadi kalau sini 2.4, kamu tahu tak yang mengalir kat sini berapa? Berapa beza kupait yang belah sini? Macam mana nak dapat dengan cepat? Tolak. Tolak apa dengan apa? 6 tolak 2.4. Okey, 6 tolak 2.4. Betul tu dapat berapa? 3.6. 3.6 volt. Jadi 3.6 volt dapat kat dia. Jadi betul lah sebab dia rintangan dia lebih besar kan. Jadi dia akan dapat voltan yang lebih besar. Itu B. Betul lah kita kira. Okey, jadi sekarang ni C. Dia nak arus dan beza kupait yang melintasi perintang 4 ohm dengan 12 ohm. Jadi dia nak nilai A2 dengan A3 ni dan dia nak beza kupait. Beza kupait kita dah tahu dah kan. Jadi dua-dua orang ni akan dapat beza kupait yang sama kan sebab dia selari kan. Dia akan dapat 3.6. Jadi ni 3.6, ni 3.6. Boleh lah sebab dia selari. Itu cikgu kata kamu kena ada dalam otak kamu benda-benda ni. Okey. Jadi V dia kita dah tahu dah berapa dia dapat 3.6. Jadi sekarang ni kita nak cari arus dia. Arus dia pecah kan. Jadi arus 1.2 tu dia akan pecah dua kat sini. Jadi dia bergantung pada berapa rintangan kat sini kita boleh kira berapa arus yang dapat kat R2, berapa arus yang akan mengalir kat R3. Jadi sama konsep dia macam tadi kita kira V tu. Kalau kita nak kira arus yang berkaitan dengan R2 saja, kita akan guna perintang R2 saja. Kalau kita nak kira arus yang berkaitan dengan R3, kita akan guna perintang R3 saja. Boleh? Cikgu conteng kat sini lah. Jadi formula dia semua V sama dengan R lah. Jadi formula dia tak ada masalah. Jadi masalah dia kita nak kena ingat rule dia. Jadi V kita 3.6. Sebab dia bagi dua lah, ingat lah. Jadi dia tak dapat 6 lah. Jadi I kita, yang kita nak cari kan. Jadi R kita tu 4. Cuba kira I tu dapat berapa tu? Berapa dapat I? Yang ni, I yang ni. I 2. Berapa dapat I 2 tu? 3.6 bahagi dengan 4 kan dapat apa? 0.9. 0.9 ampere. Ni kalau belah sini 0.9, yang bawah ni dapat berapa? I3 berapa? 0.4. 0.4. Kita boleh ambil 1.2 tolak dengan 0.9 lah. Boleh tolak tu. Jadi dapat 0.4 ampere. Ni kita check logik tak? Jadi yang ni tengok ratio dia punya perintang. Yang ni 4 dengan 12 kan maknanya 1/3. Betul? 1/3 tu perintang dia punya ratio. Jadi kalau untuk arus dia songsang kepada ratio perintang tu. Maknanya dia punya arus tu akan jadi 3/1. Boleh? Sebab dia berkadar songsang kan. Jadi maknanya 3 bahagian dapatkan perintang R2 ni, 1 bahagian akan dapatkan perintang R3 ni. Jadi betul tak yang ni 3 bahagian, yang ni 1 bahagian? Mana dia? Ni 0.9 betul kan Yang ni 1.2, yang ni 0.9, yang ni 0.4. Cikgu bagi betul ni. Betul tak? Jadi ni jawapan dia lah. Mana dia? Dia kira kat bawah ni. Ni betul. Kamu salah kira. Kenapa kamu boleh salah kira ni? 9, 10, 11, 12. Ni salah kamu ni. Okey.
0.3 padahal ratio dia tak jadi. Okey. 0.3 dengan 0.9 lah. Sebab apa kita dapat 0.3 ni 1.2 tolak 0.9. Boleh ke? Boleh tak? Faham tak? Okey, jadi kita dapat dah lah. Jadi tadi cikgu bagikan ratio tu logik dia. Nah, jadi maksudnya kalau kita tak kira pakai formula V sama IR pun kita dapat juga. Kalau kita ada kefahaman pasal macam mana ratio tu terbahagi. Boleh nah, kita boleh guna cara macam tu pun boleh juga. Okey, jadi kita akan teruskan, kita akan buat dua-dua contoh dalam buku test ni. Lepas tu kita akan buat tutorial sebab cikgu tahu benda ni agak susah untuk kamu. Okey, right. Jadi kita tengok contoh dua pula. Rajah 3.14 menunjukkan litar kombinasi 5 buah perintang. Boleh nak sama macam tadi, dia ada bahagian yang bersiri, lepas tu dia ada bahagian yang selari macam ni. Okey, hitungkan rintangan berkesan dia. Jadi mana satu yang kita kena tambah dulu ni? Mana satu yang kita kena tambah dulu? Nah, mana satu nak buat dulu? 2 tambah 2. Okey, ni dulu. 2 tambah 2 jadi 4 lah. Jadi kita tambah terus sebab dia bersiri. Jadi kat sini dia selari kan. Jadi kita akan guna 1 per tu. Jadi 1/4 campur 1/4 songsang kan dapat berapa? 1/4 campur 1/4 songsang. Dapat berapa sini? 2. 2. Okey. Yang ni 2 ohm. Okey, jadi lepas tu kita tambah dengan 4 dengan 4 ni. Dia 4, 8, 9, 10. Jadi rintangan berkesan dia 10 ohm. Okey, nah, jadi tambah ni dulu. Tambah ni. Lepas tu dia jadi 3 orang deret-deret kan. Baru tambah 3 orang macam tu. Nah, kita selesai kat situ dulu. Alright, jadi yang tu betul. Jawapan dia 10 ohm. Jadi kita ingatlah kat sini dia 2 ohm. Kat sini dia 4 lah sebab kita boleh guna dia lagi. Alright, jadi dia nak arus yang mengalir kat emitter I, emitter yang di label, emitter kat sini. Jadi kita nak guna formula V sama dengan IR kita. Jadi yang ni I total kita kan sebab dia dalam litar utama kan. Tadi kalau kita nak kira I total kita kena bahagi apa dengan apa? Apa bahagi apa? Apa bagi apa? B bagi R. B kita nak ambil berapa? 5 volt. 5 V total kita, V bateri kita bagi dengan R. R berapa? R tadi berapa? Ni yang cikgu tulis ni. Ada kat gambar ni. 10. 10 rintangan berkesan ni. Kita akan pakai rintangan semua dalam litar ni. Itu R total kamu nak. 5 bahagi 10 0.5 ampere. Okey, jadi itu jawapan dia. Jadi yang ni bacaan dia 0.5 ampere. Okey, jadi dia nak beza keupayaan yang melintasi titik A dan B. Jadi dia nak beza keupayaan yang lalu kat bahagian yang selari ni. Dia label sebagai VAB. Jadi kalau kata kita boboh voltmeter kat sini kan, dia secara selari lah dengan 2 orang ni ataupun 1 orang ni. Sama je kan cabang yang atas ni dengan bawah ni dapat kan. Jadi kita nak kira V yang lalu kat sini. Macam mana kita nak kira V yang lalu kat sini? Kita ringkaskan sikit gambar ni. Kita gantikan dia dengan perintang 2 ohm tu. Boleh? Okey. Jadi kita ada 4 ohm ni. Lepas tu kita ada 4 ohm. Lepas tu yang selari ni tadi kita dah kira dah rintangan berkesan dekat sini 2 ohm. Jadi kita nampak yang kita punya bateri ni dia kena belah dia punya V tu antara 3 orang ni. Boleh dia akan belahkan antara 4 ohm dengan 2 ohm ni. Boleh jadi kita nak kira di ni saja kan. Okey, jadi kita akan pakai R dia sahajalah. Jadi V sama dengan IR. Kita nak kira V kan. Jadi I yang kita nak pakai tu berapa? I yang kita nak pakai tu apa? I. Yang keseluruhan tu. Yes, kita akan pakai ini sebab dia 1 liter. Jadi 0.5. Okey, jadi R yang kita akan pakai tu yang 2 ohm tu. Jadi berapa V yang dia dapat tu? 0.5 darab 2 sama dengan apa? Sama dengan apa? 1. 1. Okey, 1 volt. Ni kalau kat sini dapat 1 volt, kan? Sini dapat 1 volt. Kamu rasa 2 orang ni dapat berapa? 4.
Dapat Dua, yelah, dua, empat kan. Jadi 2 volt sebab 2 sama besar. Jadi kita tengok ratio dia nah. Jadi yang ni 2, yang ni 4 kan. Maknanya 2 ni sebah 1. Jadi V dengan R berkadar langsung kan. Jadi maksudnya 2 bahagian akan pergi kat siapa yang dapat 4 tu, 1 bahagian akan pergi kat yang 2 tu. Nampak nah. Jadi dia logik. Jadi jawapan kita boleh nampak dia logik ke tak logik. Okay, jadi betul lah jawapan dia 1 volt. Alright, jadi kita teruskan. Kamu dah faham ke rule-rule dia semua? Boleh ke? Boleh setakat ni? Boleh dah? Okay. Jadi mari kita teruskan. Yang ni cikgu dah buat dah dengan kamu kan? Jadi kita nak selesaikan masalah berikut. Jadi bila kita selesai, cikgu nak kita kira lah. Kita kira semua benda yang kita boleh kira lah. Kita nak kira bacaan emitter ni dan kita nak kira berapa voltan yang masing-masing ni dapat. Boleh? Jadi ni lita kamu, dia ada switch. Switch ni tutup, dia akan on lah. Nah, jadi switch dalam lita ni, kalau kata lita kompleks sikit ni, dia boleh berbual lebih switch. Kata dia boleh switch kat sini 1 biji. Okay, nah, jadi kalau switch tu dia tak tutup, kalau switch ni terbuka, ni lambat pula. Kata ni S2, S1 ni S2 kan. Satu lagi dia tutup. Jadi lita tu akan change lah shape dia nah. Jadi kalau dia tutup dua-dua baru dia jadi selari kan. Tapi kalau dia buka satu, dia tutup satu, dia akan jadi lita bersiri kan. Jadi dia boleh jadi soalan dia buka switch mana, dia tutup switch mana. Nah, okay, jadi kita buat yang nombor 1 ni. Yang ni senang saja. Kita nak cari dulu arus yang mengalir dalam lita ni. Boleh? Jadi first step dia kita kena buat apa? Apa? Kita nak buat apa? Kita nak kira bacaan emitter ni, kita nak buat apa? Tambah 1 tambah 3. Kita nak cari R total, R berkesan kita. Jadi R total kita tambah terus sebab dia lita bersiri nah, jadi dapat 4 ohm. Jadi V sama dengan IR nah. Tak ada formula lain. Jadi I adalah sama dengan V per R kan. Jadi sebab dia I total, dia apa bahagi apa? Apa bahagi apa? 12 bahagi 4. Okey, jadi dapat berapa tu? 4, 8, 12. 3 ampere. Okey, jadi 3 ampere bacaan kamu ni, arus ni nah, 3 ampere. Bateri positif kat sini lah, cikgu label kan supaya kamu biasa tengok. Okey, jadi macam mana kalau cikgu tanya kamu V1, V2 ni? Boleh? V1, macam mana kita nak dapat V1? Kita nak kira V1. V1. Macam nak kira V1? Nak V sama dengan IR. Ya. Kita akan pakai formula tu. Lepas tu jadi kita akan darab apa dengan apa? Darab 1. R kita berapa? 3 darab 1. R kita 1. I kita I total lah sebab dua-dua akan dapat arus yang sama kan. Jadi 3 darab dengan 1. Jadi dia dapat 3 volt. Jadi kalau kawan ni dapat 3 volt, kawan ni dapat berapa? 9. Jadi betul lah dia 3 di 1 kan. Jadi dia dapat 3 kali ganda, dia dapat 1 saja. Okay, next question. Jadi yang ni, cikgu padam cikgu punya switch ni. Nanti exam cikgu bagilah kamu soalan yang ada banyak sikit switch. Okay, alright. Jadi kita ada bateri 20 volt. Lepas tu kita ada rintangan yang disambung secara selari dan bersiri kan. Okay, jadi kita nak cari dulu A dia. Okay, jadi A samalah macam tadi kan. Arus dia. Kita akan guna V total bahagi dengan R total. Okay, jadi kita kirakan. Cuba kamu kirakan bahagian ni dapat berapa ni? Bahagian yang 4 lah. Okay, 1/8 campur 1/8 songsang dapat 4 ohm. Jadi rintangan berkesan dia semua sekali 8 campur 4. 8, 9, 10, 11, 12. 12. Okay, jadi V total dia 20. Okay, jadi berapa tu arus tu? Ambil dalam perpuluhan. Perpuluhan lah. Buat apa? 1.666. 1.67 ampere. Unit dia kena ingat lah. Okay, jadi yang ni I kita. Jadi macam mana pula kalau cikgu suruh kamu cari kata yang ni simple lah sebab dia 8 ohm kat sini. Arus yang mengalir kat bahagian yang selari ni. Kata cikgu buat emitter sepijik kat sini. Berapa I kat sini? Berapa I kat sini?
Macam mana kamu nak dapat? I. Macam nak dapat I tu? Yang mana ni? Ni I yang atas ni, atas ni. Oh, cikgu punya line slow sikit nah. Dah. Cikgu kalau tak jelas. Okey. Kata yang ni I1. Macam nak dapat I1 ni? Macam nak dapat I1 tu? Susah ke? Tak, otak slow. Tak slow. Siapa boleh nampak terus jawapan dia? Macam nak dapat I1 tu? Ni dia pecah kan? Kamu nampak ni litar utama dia. Ni utama dia yang ni, semua ni. Lepas tu arus akan pecah ke sini dengan sini. Lepas tu kamu tengok nilai perintang dah. Jadi berapa nilai arus yang akan mengalir kat perintang 8 ohm sebiji tu? 1.67 bahagi 2 kan? Yelah bagi 2 lah sebab sama besar perintang dah lah. Okay. Jadi I1 tu kita tak payah susah-susah. Kita ambil je 1.67 bahagi 2. Okay, dia dapat berapa tu? 0.835 ampere. Jadi kalau kata kita nak pakai formula pun jadi saja. Kata kita nak pakai V sama dengan IR kita kan. Jadi kalau kita nak pakai V sama dengan IR, first kali kamu kena cari dululah V yang mengalir kat bahagian sini kan. Jadi yang ni 8 ohm, yang ni 4 ohm. Jadi kamu kena kira dululah yang tu. Boleh kita kena kira V total. Cikgu tunjuk kamu macam nak dapat Jadi V yang mengalir kat belah sini sebab dia 4 ohm, jadi kata kita kena gantikan R ni dengan 4 lah. I tu yang akan mengalir tu yang 1.67 tu kan. Okey, jadi V dia dapat 4 darab 1.67. 6.68. 68 volt. Jadi kat bahagian sini 6.68 volt mengalir. Jadi bila kita dah dapat V, kita boleh kira I sama dengan V per R. V bahagian ni dengan rintangan dia saja, jadi 6.68 tu bahagi dengan 8. 0.835 betul? Sama je. Tapi buat apa susah-susah Jadi kalau kamu nampak perintah ni sama, pecahkan je arus tu jadi 2. Boleh ingat ni? Boleh okey. Sebab dia akan pecah sama besar. Sebab sama ratio dia okey. Boleh okey. Ada soalan tak? Tak? Faham? Okey. Kita teruskan. Okey, nombor 3 ni. Jadi seperti biasa, cikgu nak kamu cari A ni berapa? Maknanya berapa bacaan emitter ni? Masa macam nak cari tu, apa step-step dia? Kira rintangan dulu. Kira rintangan berkesan dia dulu. Betul? Jadi kita kira rintangan berkesan dia, R total. Jadi R total kamu kira lah sini berapa supaya sekali kita boleh guna. Jadi berapa ni R yang mengalir kat sini? 1 dek. 1 per 2 campur 1 per 2. 1 kan? 1 songsang 1, 1. Jadi sini 1 ohm. Jadi jumlah rintangan berkesan dia 8 campur 1 lah. 9 ohm. Okey, jadi lepas tu kita buat apa? Lepas tu buat apa? Betul? Apa yang boleh tolong kita? Saya nak cari arus ni. Yang ni nampak tak ada 2 ohm, 2 ohm. Dia bantu kita tak kalau kita cari arus yang mengalir dalam litar luar ni? Bantu tak? Cari I luar lah. I total sebab dia nampak tak dia 2-2. I total tu akan pecah 2 kan? Macam soalan atas tadi. I total. Kita kena tahu story berjalan macam mana. Jadi kita cari I total. V sama dengan IR. Kita tulis dulu formula arm kita. Lepas tu kita nak cari I total kita. IT equals to VT over RT. Jadi V total kita ni 4.5 ikut bateri tu. R total kita 9. Jadi berapa I total kita tu? 0.5. 0.5 ampere. Okey, dah dapat I total. Macam mana nak dapat A ni? Bahagi 2. Bahagi 2. Jadi berapa bahagi 2? 0.5. 0.25. 0.25 ampere okey. Boleh dah Jadi kita kena fikir macam tu. Jadi kalau kata cikgu suruh kamu cari V sini, V1. Kena kamu nak kira tu, V1 tu. V1.
Macam nak kira V yang lalu kat perintah 8 ohm tu. Kita kena buat apa? Kita dah ada I total kan? Ni 0.5. Okey, jadi saya nak dapat V1 tu. 0.5 darab. Jadi kita akan pakai arus ni, kita akan darabkan dengan berapa rintangan yang kita kena ambil? 8. 8 saja, kita ambil ini saja. Jadi kalau kita nak cari V yang mengalir kat sini, V tu akan pecah dua, nampak tak? Dia akan pecah dua. Satu kat sini, satu untuk dua orang lagi ni kan? Jadi kalau dia pecah dua, maksudnya dia 1 liter. Jadi kita akan pakai I 0.5 ni dan kita akan pakai perintah dia sahaja. Ni lah. Okay, jadi I kita 0.5, perintah kita 8. Jadi berapa tu? 0.5 darab 8? 4. Jadi kalau di ni dapat 4 volt. Okey, kalau belah sini dapat berapa volt? Dapat apa? 0.5 kan? Dapat 0.5, betul lah sebab dia 2 ohm saja. Dua orang ni akan dapat V yang sama sebab dia sambung secara selari lah. Jadi kalau dia bubuh V kita macam ni ke, dia macam ni ke, sama saja nilai dia semua orang. Semua akan bagi bacaan 0.5. Boleh nah? Okey, nah kita tengok soalan ni yang seterusnya. Okey, jadi kita ada emitter kat sini. Beritahu cikgu langkah-langkah macam nak dapat bacaan emitter ni. Kira I total. Kita akan cari I total dia. Jadi I total sama dengan V total over R total kan. Jadi kita nak kena kira R total dulu. Jadi bahagian sini kita selesai kan. Berapa dia? Berapa dapat? 3/2. 3/2. Orang lain kira tak ni? Okey, Zuana. Satu bagi answer. Betul. 3/2. 3/2. Betul Jaris? Dia nak pastikan kamu semua boleh kira. Kalkulator tiba-tiba habis bateri. Kalkulator kamu apa? Habis bateri. Habis bateri? Tadi keluar Betul. Aduh. Tapi cak yang baru kamu pergi balon orang lain punya habis bateri lah. Doa. Banyak ya. Besar jadi. Okey. Jadi totalkan semua rintangan ni. Berapa rintangan ni? 8 campur 3/2 campur 2.5. Dapat apa? Dapat apa? Kamu congak ke sama aku kalkulator rosak tak? 12. Okey. 12. Okey, V total kita 24 lah. Nampak lah kat gambar tu. Make sure kamu paling kurang boleh kira rintangan berkesan tau. Okey, jadi 24 bagi 12 dapat 2. 2 ampere. Okey, yang tu I total kamu. Okey, tak habis je sebab kita nak cari I ni. Apa next step dia? Dia I 2. Kita tak boleh apa ni? Kita boleh lah agak berdasarkan ratio dia kan. Tapi cikgu nak kita cari V dululah. Berapa V yang dia dapat. Sekejap kita akan kira A ni. Jadi kata ni V1, ni V2, ni V3 kan. Dia akan pecah 3 je ni kan. Okey, macam mana kita nak dapat V yang mengalir kat bahagian sini saja? Apa kita boleh buat? V2 sama dengan apa? 3/2 tu. Apa? Dia punya rintangan total dia untuk bahagian sini 3/2. Jadi I dia kita nak pakai 2 kan. Jadi 2 darab dengan 3/2. Jadi boleh cancel lah. Jadi V2 kita 3 volt. Okey, kita dah ada dah V2. Lepas tu macam nak dapat arus yang mengalir kat simpang atas ni saja. Macam nak dapat yang simpang atas ni saja yang berkaitan dengan perintah 6 ohm saja. 3/6. Okey, I sama dengan V per R. Jadi V kita yang ni yang dia dapat. Boleh? Dia akan bahagi 3 kan? Jadi dia ni dapat 3 volt saja. Jadi 3. Jadi rintangan dia saja sebab kita nak yang arus yang mengalir kat dia saja. Dia yang mengalir kat sini dengan sini tak sama kan? Dia akan pecah 2 bergantung kepada saiz perintang dia. Jadi R6. Jadi dia dapat arus 0.5 kan? 0.5 ampere. Ini 0.5 ampere dapat kat dia. Tadi 2 kan? Jadi kalau kat sini dapat 0.5, sini dapat berapa? 1.5. 1.5 ampere. Betul lah, ni 3 kali ganda ni. Betul
total. Jadi sebab ni tiga kali ganda ni. Nah, jadi dia pecah. Tapi dia akan masuk balik sini kan. Masa dia ni akan dapat I total lah mengalir kat dia. Nah, 2 orang ni. Akan dapat I total mengalir kat dia 2 ampere. Ni lah. Okay. Jadi next question. Ada lagi 2 biji. Jadi sekarang ni dia suruh kita cari nilai voltmeter yang kat bahagian perintang 8 ohm tu. Tak susah. First kita kena buat apa dulu? 8 tambah 4. Kita cari R total. 12. 8 100 per 12. 12 ohm. Okay. Jadi V sama dengan IR. Okay, jadi kalau kita nak kira, kita kena kira apa dulu? Kita tak boleh kira V terus kan? I. Kita kena kira I dulu. I total kita. V total over R total. Ingat lah step dia. Kalau kita nak kira V dulu, kita pening kan? Kita kata dia dapat 24 volt dah kan? Okay, jadi 24 bahagi dengan 12. Simple je, selalunya nombor yang senang. 2. Okay, 2 ampere. Jadi kita nak kira V ni. V sama dengan IR. Kita akan ambil I2 darab dengan 8. 8. Okey, dia sahaja. Jadi dapat 16. Okey, 16 volt mengalir kat dia ni. Jadi kat sini mengalir berapa dia ni? Dia ni dapat berapa? 24 tolak 16. 24 tolak 16 dapat apa? 8. 8. Jadi dia ni 2 kali ganda dia ni kan? Jadi V dia 2 kali ganda dia ni. Nah, okey, logik lah. Okey, jadi last question. Dia nak suruh kira V yang mengalir kat sini. Ni pun senang saja. Okey, jadi macam biasalah first kali kita kena cari apa? R total. R total kita. Jadi yang ni selari kan. Jadi berapa dapat R yang bahagian sini saja? Tiga. 3. Sini 3. 1 per 12 campur 1 per 4, 1 per IC. Nah, kalau orang lain tak dapat lagi jalan kerja dia, 3 campur 9 dapat 12. 12. Okay, 12 ohm tu dia punya R total. Jadi kita nak kira I total tu kan macam sebelum ni kan. Jadi kita akan kira arus yang mengalir dari litar utama ni baru kita boleh dapat V yang mengalir kat bahagian sini. Jadi I total kita. I total sama dengan V total bahagi dengan R total. Okay, V total kita 6 untuk bateri kita. R total kita 12. 6 bagi 12. 0.5 ampere. Okey, jadi lepas tu kita nak kira V. Jadi V sama dengan IR. I dia kita pakai 0.5. R dia kita pakai berapa? R nak pakai berapa? 3. 3. Okey, kita pakai ini lah. Sebab kita bayangkan kita punya litar tu ada 2 komponen bersiri. Satu yang 3 ohm, satu yang 9 ohm. Gitu. Jadi kita pakai yang ni lah, bukan yang 12 ni ataupun 4 ni asing-asing. Dapat 1.5 volt. Okey, 1.5 volt sebab dia 3 kan. Jadi logiknya ni 3 kali ganda lah. Jadi 6 tolak 1.5 dapat 4.5. 4.5 tu 3 kali ganda 1.5 kan. Okey, betul lah. Alright. Ada lagi. Ada lagi nah. Cikgu tak rasa litar dia susah sangat nah. Cikgu rasa cikgu boleh bagi kamu lagi susah hari ni. Okey, jadi nombor 7 ni. Cikgu kita bagi kerja lebih sikit. First kali dia suruh kira arus yang mengalir dalam litar utama ni. Lepas tu cikgu nak kamu kira, Allah ni senang. Dia 8 ohm je dia bahagi 2. Jadi cikgu nak kamu kira I yang masuk kat sini. Nah, okey. Math start dulu. Kita kira math kita bagi orang sebab tinggal bagi 2 biji soalan. Cikgu nak dengar suara orang lain sama. Boleh? Siapa yang rasa dia bersedia? Aku Hafiz boleh? Hafiz boleh? Ya, ya. Okey, mari kita cikgu step-step dia untuk kamu kira nak dapat bacaan arus ni. Nak buat apa dulu? Nak buat apa V sama dengan IR lah. Kita kena pakai V sama dengan IR. Kita nak kira arus yang mengalir litar utama kan. Jadi macam mana? Yang first tu kena cari R yang dekat selari tu lah.
Kita akan cari lita R yang selari ni. Okay. Kau kira kan berapa dapat tu? Ya, so dapat. Dia dapat jawapan kena songsang kan? Yes. Kamu dapat 1/4 kan mengenai songsang kan tu. Jadi berapa? 4. 4 ohm. Okay. Lepas tu kita buat apa? Lepas tu tambahkan dengan 2 ohm yang siri ya. Alright. Jadi kita akan dapat R berkesan kita tu lah dapat 6 ohm. Okay. Kita dah dapat ni. Kita nak kira emitter ni macam mana? Apa tu? I. Bukankah persamaan tu lah. I sama tukar dengan I sama dengan R per V. V per R. Oh, V per R boleh. Indah je. Okay, indah. jadi V kita berapa? V 12. 12. R kita? R 6. 6. Dapat berapa? Dapat 2. 2, okay. 2 apa? 2 A. Ampere. Ampere. A betul A. Okay, cikgu bagi soalan seterusnya. Azim. Kata cikgu nak suruh kamu kira B1 ni. Saya nak kira B1. Azim mana Azim? Tak ada, pergi toilet. Kau orang. Arif. Arif. Cikgu sebut nama tak ada. Ya, cikgu. Ada. Pergi mana Arif? Okay. B1. Bagi tahu cikgu macam nak kira B1. Apa soalan dia, cikgu? Cikgu nak suruh kamu kira B1. B yang mengalir kat perintah 2 ohm. Macam mana? Yang ni kita dah kira I total dia. I total tu bacaan yang ni 2 ampere. Jadi macam nak kira V1? Macam mana? Cepat. V sama dengan I per R. V sama dengan IR. R. Jadi berapa I yang kita nak pakai? I kita nak pakai berapa? 2. 2. Okay. R yang kita nak pakai berapa? 2. 2. Okay. Berapa tu V dia? 4. 4. Betul lah. 4 apa? 4 voltan. 4 volt. Okay. Boleh. Okay. Faham. Siapa lagi? Arif. Tadi cikgu panggil nama Arif dah. Arif. Arif mana Arif? Dia pun sama juga. Pergi toilet kah? Mesti kita teruskan perjalanan cari siapa lagi yang ada. Argian. Ya. Kira I yang ni, yang sempang ni. Saya nak kira I yang tu. Ambil I total bagi yang 2. Okay, betul. Jadi berapa jawapan dia? 1. 1. Okay, dapat senang. Okay, seterusnya kita akan move on. Kita pergi gambar yang sebelah sini. Nina, ni dia nak, yang ni emitter ni, yang Nina, ni. Jadi cikgu bubuh nombor kat sini sebab kamu tak nampak dia. Cikgu tak nak dia sama sebab nanti dia macam soalan ni tak best. Jadi cikgu bubuh dia 4 ohm kat sini. Okay, cikgu panggil seorang dulu. Jaris. Ya. Jaris, okay. Jadi soalan cikgu untuk Jaris. Jaris kena cari V1. Boleh? Cikgu nak kamu cari V1 ni. Macam mana nak buat? V1. First sekali kena cari apa dulu? Bintang. Kamu kena cari apa? Bintangan? Bintangan apa? Bintangan berkesan. Macam nak cari bintangan berkesan? Siapa yang kita kena tambah dulu? Yang sambung tu selari tu. Yang selari tu. Jadi tambah kan, tengok kamu dapat berapa? Tak. Paling tu. Dapat berapa? Tak tu. Boleh. Oh ya, kalkulator kamu mati lah. Aduh. Tak apa, kira juga. Cikgu nak dengar. Tapi cikgu akan suruh orang lain sambung lah untuk V1 ni. Tapi kamu kira berapa nilai rintangan yang selari tu? Kamu selesai kepecahan tu dapat berapa? 1/4 campur 1 songsang. Dapat apa? Apa sikit je orang tak lebih. Tak ada guna set ni.
Kira sendirilah 1 campur 1/4. Oh, sorry. Kira. Lagi cikgu Betul. suruh Ashta sambung lah. Ha. 1/4 tambah 1/4. 1/4 campur 1 dapat apa? Payah ni kamu tak ada kereta ni lah. Esok pergi beli. 4/5 campur dengan 5/5. Jaris dapat berapa? Buat 1.25. Dapat apa? 1.25 kalau pecahan. Oh. 1.25. Songsang kan? Songsang kan? Sangkan 1 bahagi 1.25. Kamu pakai handset kan? Dapat berapa? sangkan dapat Dapat apa? mahal macam ya. Laju sikit picit handset pun. Tak tahu tekan 1 bahagi dengan 1.25 dapat apa? 0.8. Lama lah. Tu tak habis lagi dah. Tak apalah, cikgu panggil online sebab kamu tak ada kalkulator, cikgu lupa. Ashta mana Ashta? Cikgu. Okey, teruskan. Tak habis lagi. Jaris Baik. tak berjaya kira rintangan berkesan ni. Cikgu nak kamu kira rintangan berkesan dia. Berapa R total dia? Betul dia. Sekejap. Betul dia nak kira macam mana tu? Ish. Yang ni tadi Jaris dah kira dah. Yang ni 0.8. Lepas tu kita kena buat apa? Kita nak kena tambah 3 orang ni. Macam nak tambah 3 orang ni? Darab. Ish. Tambah terus lah. Nombor tu Tambah terus lah. Semua ni adalah bersiri. Jadi kita tambah terus. Tambah apa dengan apa. Cakap ke cikgu. Kamu dengar lah ni cikgu duk cerita banyak soalan dah ni. Apa campur apa. 0.8 tu campur 4 Dapat apa? campur dapat Kamu nak tambah apa lagi? 0.8 campur 4 sebab 2 ohm dengan 2 ohm ni. Ni dengan ni. 4.8. 4.8. Okey, dapat 4.8. 4.8 apa? Rintangan itu Unit dia apa? unit dia V. Ni lah unit dia ohm. Ohm. Tak boleh kamu sebut ni. pun. V macam tapi tak boleh jadi V kan. Okey, jadi seterusnya kita sambung orang lain pula. Mujahid mana Mujahid? Mujahid mana? Memang nak kena belasah kan. Ikram mana Ikram? Ikram mana Ikram? Ikram dari dulu lagi dia senyap macam ni. Dia dalam fasa apa kita tak tahu. Arif mana Arif? Ya. Ada pun. Tadi kamu buat apa? Tadi kamu buat apa? Tidur eh? Lag. Okey, kamu tengah relax sambil dengar. Okey, teruskan. Cikgu nak kamu kira I total. Saya nak kira I total. Itu V bagi R. V bagi R. V kita nak ambil apa? V 12. 12. Okey, R kita ambil apa? R tu kan. 4.8. Okey, jadi 4.8. dapat berapa tu? Tekan kalkulator kamu. 2.5. 2.5 apa? 2.5 A. Okey, ampere. Okey, sambung lagi. Ada cikgu suruh kamu sambung sebab soalan dia suruh cari V1, saya nak cari V1 tu. V1 I darab R. I darab R. Okey, I kita nak pakai apa? I 4. I 4 yang datang 4. I nak pakai apa? I yang mengalir litar utama. Dia dapat I yang mengalir litar utama kan? Yang mana satu yang kamu kira tadi? Berapa tadi kamu kira? 2.5. 2.5. Kenapa lama sangat nak fikir? Okey. R ni R yang apa yang kamu kena ganti? R ni R apa? Kalau nak dapat P1 saja. Yang 2 tu. Okey. Jadi dapat berapa tu?
5. 5. Okey, 5 apa? 5 volt. 5 volt. Okey. Siapa yang cikgu tak panggil ni? Jahid. Jahid mana? Jahid tidur. Haris. Haris mana Haris? Ni. Ya, kamu tak ada mic lah. Gitar cikgu kamu type lah. Saya mundur cikgu. Apa maksud tu? Gitar cikgu V yang ni dapat berapa? Sini. Dia dapat berapa V dia? Sini. Yang V ni berapa? V sini berapa? Gitar cikgu. Boleh tak? Gitar cikgu yang 2 ohm ni dapat berapa? Yang belah sini. Dia tak tahu dia kata. Dia tak tahu. Usama gitar cikgu yang 2 ohm ni dapat berapa? Yang mana Yang ni ujung ni. Oh, ya nak tahu volt dia. Volt dia dapat berapa volt? V sama dengan IR. Okey, V sama dengan IR. Sama ke I beza? dia bawah 2.5. 2.5. R dia? 2. 2. Dia dapat apa? 5.0. 5. Ni trick question je. Dia dua dapat benda yang sama lah. Okay. Dia dapat 5 volt jugalah. Okay. Jadi meh kita panggil seorang lagi. Tak habis lagi kita nak kena kira arus yang mengalir kat sini. Kita dah kira belum? Belum kan? Okay. Siapa cikgu nak bagi noh? Mujahid, kamu kena tengok balik video ni. Haris mana Haris? Haris mana Haris? Adahlah kamu sikit lah kalau cikgu tak bagi kat kamu, cikgu tak bagi kat Ikram sebab dia tak nak menyahut cikgu. Jadi cikgu nak bagi kat siapa balik? Haris mana? Ni pun sama ni. Aduh. Kamu ada ke tak ada ni? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ashta. Ashta. Ya, cikgu. Ya, okey. Bagi tahu cikgu arus yang mengalir kat sini. A ni, berapa macam mana nak cari? Saya nak cari. Nak cari. First kali kita tengok dia dapat V berapa. Berapa V yang dia dapat? Kita dah kira kan. Dia ni dapat 5. Dia ni dapat 5. Jadi yang ni dapat berapa bahagian sini? Bahagian sini. Bahagian selari ni. Berapa dia dapat V? Ada 2. berapa lagi? Ada 2 volt lagi tinggal. Okey, jadi dua-dua orang akan dapat 2 volt yang sama. Jadi sekarang ni kita nak kira arus yang ni kan dia pecah 2 kan? Ya. Jadi sini I1 ni I2 kan. Jadi macam mana kita nak kira I1 ni? V per R. Kita akan pakai V per R. V kita akan pakai berapa? V1. Berapa? V dia 1 je ke belakang? No, tadi kamu kira V dia berapa? Saya kira V dia apa? V dia berapa tadi kamu kira untuk bahagian sini? Oh. Kamu baru sebut je. V dia berapa? 2. Dua-dua dapat V yang sama sebab selari V dia sama. Tak ingat kan dia pecah 2 je. V dia tak pecah, I dia pecah. Okay, V dia 2, R dia berapa? R dia je. R dia berapa? Namanya, kamu tengok gambar tu. R dia berapa? Mana? Yang kat tempat cikgu suruh cari I1 tu. R dia berapa? Ni yang tertutup ni. 4 ni. Ni dia, ni dia. Okey. Jadi dapat berapa? Berapa I1 kamu? 0.5. 0.5 ampere. Boleh nah? Okey. Jadi kita nak habiskan sikit lagi. Siapa cikgu nak bagi? Lambat. Siapa cikgu nak bagi? Azim. Azim habiskan kalau I1 ni 0.5, I2 berapa? Azim?
Oh. Azim mana? Tu dia si hilang ya. Ish. Kamu buat apa? Ah, kalau I1 ni 0.5, I2 ni berapa? 0.3. 0.3. Kenapa kamu kata dia 0.3? Dah ada ni tu. Cuma sekali berapa? Dah, I1 ni 0.5. I total berapa? 0.8 je. Mana pula? Kita tengok gambar ni. Mana satu I total? Mana satu I total, cikgu? Nampak tak yang tulisan ni? Mana satu air yang mengalir dari litar utama? Putuskan line kamu. Azim, cepat beritahu cikgu. I total 2.5. Jadi I2 ni berapa? Dua. 2 lah sebab 2.5 tolak 0.5. 2 lah dia. Nah, 2. Okey. Habis dah soalan kita. Habis dah. Habis dah. Okey, habis dah. Cikgu ada homework untuk kamu. Okey. Ni homework yang cikgu ambil daripada buku teks kamu ni. Cikgu scan QR code ni. Boleh? Jadi cikgu akan sendkan homework ni kat kamu melalui Telegram. Okey, cikgu nak kamu cuba buat lah. Cikgu akan bagi kamu dia punya soalan dan dia punya jawapan yang asing. Boleh? Kamu dah buat soalan ni, kamu boleh check jawapan dia. Nah, boleh ke? Jadi kamu buat lah. Cuba buat. Lagi-lagi siapa yang belum faham lagi. Jadi kalau kata kamu buat, lepas tu kamu mengalami masalah, kamu tak faham kenapa dia buat begini begitu, kamu tanya cikgu lah. Nah, jadi cikgu nak kamu boleh faham ni sebab soalan kiraan late trip ni soalan yang tiap-tiap tahun keluar lah selalunya. Nah, okey. Jadi habis dah kelas kita hari ni, kita akan sambung next